Okey, kalau nak bercakap pasal pengembangan teater Kuala Lumpur, saya kena melihat perbandingan dengan apa yang berlaku sebelum penggiat-penggiat daripada formal education ni keluar, dengan yang formal, pelajar-pelajar yang ada formal education sekarang. Dia ada perbezaan. Misalnya anak-anak dengan formal education, mereka lebih banyak bereksperimentasi dengan idea. Jadi kadang-kadang mereka menjadikan teater itu sebagai satu platform untuk mereka bersikap lebih terbuka kepada isu-isu sosial negara. Berbanding dengan zaman dahulu, mereka berjuang teater atas nama survival, struggle mereka. Tapi sekarang ini di Kuala Lumpur sekarang ini kita dapat melihat bagaimana anak-anak muda mereka suka melakukan eksperimentasi, mereka berani untuk bergerak di dalam kumpulan indie mereka sendiri, dan daripada jumlah yang sangat sedikit pada masa dahulu, kini dah menjadi semakin banyak. Okey, Doktor, kalau kita lihat, adakah perlu sekarang ini di Kuala Lumpur, especially agensi-agensi berkaitan, mungkin pihak universiti juga boleh mengambil peranan untuk membantu kegiatan aktiviti teater terutama. Sekarang diorang banyak grup tapi diorang tak ada tempat untuk berlatih. So bagaimana Doktor lihat benda ni boleh bila ada tempat untuk berlatih, dia boleh menjadikan NGO itu lebih aktif lagi. So bagaimana pendapat Doktor? Ya, sebenarnya itu memang satu cadangan yang dialu-alukan. Memang kita sentiasa mengharapkan supaya pihak-pihak seperti universiti menjalinkan kolaborasi dengan pihak NGO, terutama untuk mengatasi isu ruang ini. Saya tahu institusi seperti Aswara, mereka memang membantu menyediakan ruang, tetapi ada beberapa juga kekangan yang timbul oleh kerana ruang-ruang ini juga digunakan untuk kelas, pendidikan dan sebagainya. Tetapi saya melihat apabila terutama sewaktu cuti, sewaktu cuti, pelajar ada cuti 3 bulan di pertengahan tahun. Pada waktu itu, kalau pihak universiti, memang saya setuju mereka perlu melihat bagaimana untuk menjalankan kolaborasi dengan pihak NGO, memberikan ruang dan peluang pada waktu itu untuk menggunakan ruang ataupun melakukan kolaborasi bersama pihak universiti. Okey, pada zaman saya sendiri di KBN 1988, so setiap petang tu agak aktif, segala-gala grup masuk kat situ. Mungkin bagaimana kata orang tu, suasana itu boleh diwujudkan pada zaman sekarang, supaya salah satu mungkin daripada sana ni kita nak juga grup-grup teater yang berdaftar, yang mempunyai SSM, mempunyai syarikat, mempunyai NGO. So mungkin bagaimana Doktor melihat begini harus diteruskan supaya aktifnya mereka, supaya mudah kata orang tu data mereka diperolehi terutama di kementerian dan juga agensi-agensi berkaitan. Perlu diteruskan aktiviti seperti ini, tapi kita memang memerlukan kerjasama daripada agensi-agensi lah. Macam tadi apabila Cik Azmi menyebut kegiatan dulu meriah sebab kita ada tradisi mereka berkumpul di pasar seni contohnya. Banyak kumpulan tanpa mengira kumpulan apa pun, NGO mereka akan berkumpul di pasar seni. Tapi sekarang ini tradisi itu hampir tak ada kerana kumpulan-kumpulan ni mereka punya pot mereka sendiri. Jadi memang mungkin agensi seperti, tapi saya tahu macam JKKN KL dan JKKN negeri-negeri sebenarnya mereka membuka ruang di bangunan mereka, di kawasan mereka untuk NGO-NGO bergiat dekat situ. Jadi saya fikir NGO perlu juga membuat langkah proaktif, berkomunikasi dengan pihak JKKN contohnya ataupun pihak pentadbir untuk melihat bagaimana apakah ruang yang mereka boleh perolehi, dan dalam masa yang sama sekiranya kita bercakap mengenai kutipan data, pengumpulan documentation, itu saya rasa perlukan langkah yang lebih proaktif dan progresif daripada pihak yang mentadbir akademik, iaitu universiti. Okey, last kali, zaman teknologi sekarang bagi mereka memang peluang untuk berpentas, berkarya di pentas, itu sesuatu benda yang diharapkan oleh NGO. Tetapi
sebanyak mana saja orang boleh datang menonton. Mungkin kalau keadaan itu 3 hari, mungkin orang di Sabah tak dapat tonton, hanya di Kuala Lumpur saja. Dan apabila kita berguna pakai dari segi sudut pendigitalan, dasar kerajaan pun, dasar dekan pun sekarang dia ada kebudayaan dari segi pendigitalan. Adakah perlu sekarang ni wujudnya channel teater itu harus diwujudkan dalam bentuk online supaya satu dunia boleh melihat perkembangan teater Malaysia? Sangatlah perlu dan sangatlah dialu-alukan. Sekarang saya melihat macam JKKN, mereka ada JKKN TV contohnya, tetapi mereka lebih kepada promote kegiatan mereka dan itu skalanya kecil atau sederhana. Dan memang betul sekiranya kita ada satu ruang dan peluang yang lebih besar, satu channel saluran yang mengetengahkan karya-karya seni teater contohnya, dengan mengumpulkan kesemua. Dia bukannya bertumpu kepada satu ruang sahaja, satu agensi sahaja, malah channel itu kalau boleh membuka ruang kepada semua NGO, persatuan teater, kelab-kelab, universiti dan sebagainya, sehinggalah ia menjadi satu platform yang dicari. Okey, yang apabila orang mahu identify apakah perkembangan di negara Malaysia contohnya, mereka tahu ada satu saluran yang mereka boleh rujuk. Jadi itu adalah satu idea yang sangat-sangat bernas.